طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير، مطلق العاني الأسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير. دينه حق صراح، دينه ملك كبير. هو في الدنيا نعيم، وهو في الأخرى متاع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم،
وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik daripada Allah, kita dapat berada pada pagi ini untuk meneruskan lagi pembacaan kita daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berhenti semalamnya pada muka surat yang ke-324, Faslun Al-Wajhul Thani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun Al-Wajhul Thani min ijazihi suratu nazmihi al-ajib. Wajah kedua berkaitan dengan bentuk-bentuk mukjizat yang terdapat dalam Al-Quran ini ialah surah gambaran, nazam, susunan Al-Quran yang begitu ajib, yang begitu ajaib sekali. Wal uslubul gharib, dan uslub, gaya bahasanya yang begitu gharib dengan maksud pelik, dengan maksud unggul. Al-mukhalif li asalibi kalamil arabi, yang berlainan dengan uslub cara percakapan orang Arab. Bukan dengan maksud mereka tidak faham, tapi dengan maksud gaya yang tak mampu dilakukan oleh manusia, yang tidak mampu dibuat dan direka oleh orang Arab. Wa manahij nazmiha wa nathriha alladhi ja'a bihi, dan manhaj, jalan bagaimana susunan secara nazamnya ataupun nasarnya yang dibawa datang dengan Al-Quran itu. Wa waqafat maqati'u ayatin, dan tempat berhentinya ayat-ayat tersebut. Wa intahat fawasilu kalimatihi ilaih, dan sampainya hujung-hujung kalimah kepadanya. Walam yujad qablahu, yang tidak didapati sebelumnya, wala ba'dahu, dan selepasnya, nadhirun lahu, yang sebanding dengan Al-Quran. Wala istata'a ahadun mumathalata syai'in minhu, dan tidak mampu seseorang pun untuk meniru sesuatu daripada Al-Quran itu. Bal harat fihi uquluhum, bahkan jadi kebingungan akal mereka pada melihat Al-Quran ini. Akal mereka menjadi ta'ajub. Wa tadhahalat dunahu ahlamuhum, dan menjadi tadhahalat maknanya kehairanan. Ahlamuhum, fikiran-fikiran mereka ini kehairanan, tercengang. Walam yahtadu ila mithlihi fi jinsi kalamihin min natharin, mereka tidak mendapati seumpamanya daripada jenis percakapan mereka, sama ada min natharin, kalam biasa, au nazmin, ataupun kalam berbentuk syair-syair, au saja'in, ataupun yang rimanya sama di belakang, au rajazin, ataupun kalam-kalam bentuk syair rajaz, au syi'rin, ataupun syair-syair. Walamma sami'a kalamahu, dan tatkala mendengar perkataan Nabi SAW, siapa dengar? Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah, seorang yang terkenal, jaguh dan juga pakar bahasa. Dia ni antara ru'usul kuffar, ru'usul Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy. Dia dengar Nabi SAW, wa qara'a alaihi al-Quran, dan Nabi baca kepadanya Quran. Raqa, jadi lembut dia, jadi lembut hatinya. Faja'ahu Abu Jahlin munkiran alaih, tiba-tiba Abu Jahal datang mengingkari perbuatannya itu. Qala wallahi ma minkum ahadun a'lamu bil asy'ari minni. Abu Jahal datang untuk menegurnya. Dia kata, apa kamu dengar ini? Al-Walid bin Mughirah ni orang yang bahasa, orang yang pakar bahasa. Bila dengar, dia sangat takjub dengan kalam Quran. Bahkan dalam sirah menceritakan ada sebahagian mereka mencuri-curi dengar Nabi baca Quran tu. Jadi Abu Jahal
marah kepadanya. Qala wallahi ma minkum ahadun a'lamu bil asy'ari minni. Maka Walid bin Mughirah kata, demi Tuhan, tidak ada seorang pun daripada kamu yang lebih tahu tentang syair lebih daripada aku. Wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hadha. Demi Tuhan, tidak sama sesuatu pun yang berkata tentangnya lebih tak sama dengan ini. Tidak ada sama pun perkataan yang diucapkan dengan Muhammad ni. Wa fi khabarihi al-akhar, dalam cerita dan hadis yang lain, hina jama'a Quraisyan 'inda hudhuril mausim, apabila dihimpunkan kaum-kaum Quraisy ini untuk menghadiri satu perayaan mereka. Wa qala inna wufudal Arab taridu, sesungguhnya di kalangan orang-orang Arab ni, rombongan-rombongan Arab di luar ni datang. Fa ajmi'u fihi ra'yan, kita cuba himpunkan pandangan mereka. Apakah pandangan mereka? La yukadzibu ba'dukum ba'dha, yang tidak mendustakan sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Qalu naqulu kahin. Jadi ginilah, orang Arab ni mari ni ada perayaan sambutan dekat di Mekah ni, kita cuba bertanya kepada mereka apa pandangan mereka, kita nak kata apa ni kepada Nabi Muhammad ni, kepada Muhammad ni. Naqul, kami kata kahin, dia ini tukang sihir ataupun ahli nujum. Qala wallahi ma huwa bikahin, ini bukan ahli nujum ni. Ma huwa bizamratihi wala syaj'ihi, sesungguhnya dia bukan zamrah. Zamrah maknanya baca suara yang halus, suara yang perlahan. Kan setengah ahli orang tukang sihir dan juga ahli nujum kan dia baca mentera dia dibaca dengan perlahan tu. Tu zamratihi maknanya suara yang perlahan. Kadang orang baca ni baca dengan bahasa yang tidak jelas. Bukan, ini bukan perkataan umpama ahli nujum ini. Wala saj'ihi, dan bukan jenis sajak, perkataan yang rima-rimanya sama. Kadang-kadang kita mentera-mentera tu belakang tu sama kan? Sama. Tidak, ni bukan ni. Qalu majnun, mereka kata, kita katalah Muhammad ni gila. Qala ma huwa bimajnun, bukan, dia bukan orang gila. Walid bin Mughirah kata ni bukan kerja orang gila ni. Wala bi khanaqihi wala waswasatihi, dia bukan kegilaan ni dan bukan waswas, bukan waswas orang gila ni. Qalu fa naqulu sya'ir, kita katalah dia syair. Qala ma huwa bi syair, ni bukan penyair ni. Qad arafna syi'ra kullahu, sesungguhnya kami tahu syair kesemuanya. Rajazuhu, rajasnya, wa hazajahu, hazahnya, ini betul-betul syair atau kita panggil bahar-bahar syair yang ada dalam syair bahasa Arab. Dia ada bentuk-bentuk bahar-bahar syair, rima-rima ataupun dikata-kata jenis-jenis syair dalam bahasa Arab ni. Wa qaridahu, ini juga sama ni. Ini nama-nama dalam ilmu arud ni. Mabsutahu, bahar basitnya, wa maqbudahu, wa ma huwa bisyair, dan sesungguhnya Muhammad ni bukan penyair. Qalu fa naqulu sahirun, kita katalah dia ni tukang sihir. Qala ma huwa bisahir, dia ni bukan tukang sihir. Wala nafsihi, dan bukan jenis nafsihi ni makna hembusan dia. Kan orang yang berobat ni kan dia berhembus. Orang sihir ni dia hembus. Wala aqdihi, bukan jenis ikat-ikatan dia. Bukan dia jenis buat ikatan tukang sihir ni, bukan. Qalu fama naqul, jadi mereka bertanya, dah apa kita nak kata ke Muhammad ni? Qalu ma antum biqailina min hadha syai'an, sesungguhnya kamu tak mampu kata satu pun daripada ini. Illa wa ana a'rifu annahu batilun, kecuali aku tahu bahawa itu sebenarnya batil, tak betul. Wa inna aqrabal qawli, dan sesungguhnya yang paling dekatlah kita nak kata ke Muhammad ni, annahu sahir, dia ni sahir lah. Dia ni penyihir, tukang sihir. Fa innahu sihrun, kok mana sihir itu? Kerana dia sihir, yufariqu bihi bainal mar'i wa abi, yang dapat menceraikan seseorang daripada bapaknya. Bila masuk Islam, dia keluar daripada agama dia, lari daripada keluarga, daripada bapaknya. Wal mar'i wa akhi, seseorangnya dengan saudaranya. Wal mar'i wa zaujati, dan seseorang dengan isterinya, dan isteri ataupun suaminya, pasangannya. Wal mar'i wa ashiratihi, seseorang dan keluarganya. Jadi waktu paling dekat kita kata gitulah. Dari segi kesannya itu, dia dapat menceraikan seseorang daripada keluarganya.
Fatafarraqu, lalu mereka pun bertebaran, mereka pun bersurailah. Wajalasu ala sabil, mereka pun duduk tunggu pada jalan-jalan. Yuhadzirunan nas, memberi peringatan kepada manusia. Ni orang musim-musim perayaan ni, orang-orang Arab daripada luar datang. Jadi dia peringat dulu daripada orang Arab. Mu masuk Mekah ni, jumpa orang nama Muhammad ni, jangan dengar dia. Dia tukar sihir ni. Fa'anzalallahu ta'ala fil Walid. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat menceritakan tentang perbuatan Walid ibn Mughirah ni. Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Tu ayat itu menceritakan tentang perihal perbuatan Walid ibnu Mughirah. Wa qala Utbah bin Rabi'ah, berkata Utbah ibnu Rabi'ah, ini juga antara kepala-kepala Quraisy ni, kafir Quraisy ni, dia mati masa perang Badar ni. Dia kata hina sami al-Quran, ketika mendengar al-Quran dia kata ya qaum, wahai kaumku, qad alimtu anni lam atruka syai'an illa wa qad alimtuhu wa qara'tuhu wa qultuhu. Kamu tahu bahawa aku tidak tinggalkan sesuatu daripada ilmu-ilmu bahasa syair ni kecuali ilmu itu aku belajar dan aku baca dan aku mengatakannya, aku mengungkapkan syair-syair itu. Wallahi laqad sami'tu qawlan, demi Tuhan aku telah dengar satu perkataan. Wallahi ma sami'tu mithlahu qattu, sesungguhnya aku tak pernah dengar seumpamanya sebelum ini. Wa ma huwa bisy'ri, sungguhnya Quran ni bukan syair. Wala bisihri, dan bukan sihir. Wala bil kahanati, dan bukannya dengan nujum-nujum, bukan. Wa qala an-Nadhr bin al-Harith, berkata an-Nadhr bin Harith, sama juga ini. Dia kata apa? Wa fi hadithi nahwahu, seumpamanya. An-Nadhr bin Harith juga bercakap ataupun ada dinukilkan dia bercakap seumpama Utbah ibn Rabi'ah tadi, menunjukkan ketaajuban dia terhadap kalam Al-Quran itu. Wa fi hadithi Islami Abi Dzar, dalam hadis menceritakan bagaimana Islamnya Abu Dzar. Wa wasfa akhahu Unaisan, dan menceritakan tentang saudaranya Unais. Qala, dalam hadis itu disebut, faqala wallahi ma sami'tu bi asy'ara min akhi Unais, sesungguhnya aku tidak dengar orang yang lebih mahir syair daripada saudara Unais ni. Laqad naqadha 12 syairan fil jahiliyah, dia telah mengalahkan. Naqadha ini makna lawang, dialah lawang dan kalahkan 12 orang penyair semasa zaman jahiliyah. Wa ana ahaduhum, dan aku salah seorangnya. Wa innahum talaqa ila Makkah, jadi aku sungguhnya telah dia apa ni, ni cerita bab Unais lah ni. Abu Dzar cerita tentang saudaranya Unais. Sesungguhnya dia telah bertolak pergi ke Mekah. Wa jaa ila Abi Dzarrin, dan dia pun datang kepada Abu Dzar bi khabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang cerita tentang Nabi. Faqultu fama yaqulun nas, maka Abu Dzar tanya kepada saudaranya Unais ni, apa orang cakap kepada Muhammad ni? Qala yaqulu syair, dia kata ni penyair ni. Kahin, syair, kahin, sahir, syair, tukang tilik, tukang sihir. Laqad sami'tu qaulal kahanati fama huwa biqaulin, sungguhnya ni Unais cakap ni, aku dengar perkataan tukang-tukang sihir, tukang-tukang tilik ni, tukang ahli nujum ni, tapi itu bukan perkataan macam ahli nujum. Walaqad wada'tuhu ala aqra'i syi'ri falam yalta'im, dan aku telah letak kalam Quran ini, percakapan Muhammad ni, pada Aqra' syair makna kita kata acuan syair. Syair ni banyak bahar kan. Aku cuba pasangkan, tengok ni syair wazan bahar mana ni. Tapi dia tidak jadi serasi, tak sama dengan gaya bahasa syair Arab ni. Wa ma yaltaimu ala lisani ahadin ba'di innahu syair, dan tidak serasi dia atas lidah seseorang selepas padaku bahawa itu syair.
wa innahu lasadiq, sungguhnya orang ini Muhammad ni benar, wa innahum lakadzibun, dan mereka itu sebenarnya pendusta. Wal akhbaru fi hadha sahihatun katsirah, dan cerita berkaitan ini itu banyak sahih dan juga banyak sangat. Wal i'jazu bi kulli wahidin minan naw'ain, dan i'jaz itu datang dengan setiap satu daripada dua bentuk tadi. Al-ijaz wal balaghati bidzatiha, dengan dari segi ringkas dan juga sastranya itu, wal uslubil gharib bidzatihi, dan juga uslub cara gaya bahasa yang begitu unggul. Wa kullu wahidin minhuma naw'u ijazin ala tahqiq, dan setiap satu daripada keduanya itu satu bentuk i'jaz. Secara yang tahqiqnya itu bentuk i'jaz yang berasingan, bentuk i'jaz yang kita kata banyak. Walam yaqtadiril arabu 'ala al-ityani biwahidin minhuma, dan tidak mampu orang Arab mendatangkan satu pun daripada i'jaz, bentuk i'jaz itu. Il kullu wahidin kharijun an qudratihi, kerana setiap orang itu di luar kemampuannya, an qudratiha, di luar kemampuannya. Mubayyinun li fasahatihi wa kalamihi, menerangkan dan menjelaskan kepada kefasihan dan kalamnya. Wa ila hadha dhahaba ghairu wahidin min a'immatil muhaqqiqin, dan kepada inilah jadi Quran ni berlainan, mubayyinun li fasahatiha, lain daripada kefasihan orang Arab ini, bahasa Arab ni, dan kalam orang Arab. Dia bentuk kalam yang bukan biasa orang Arab ucapkan. Wa ila hadza dhahaba ghairu wahidin min a'immatil muhaqqiqin, dan kepada pandangan inilah telah berpandangan bukan seorang sahaja di kalangan ulama-ulama, para imam yang muhaqqiqin. Maknanya pada setiap satu daripada bahagian i'jaz yang dua tadi, itu dah dikira i'jaz secara bersendirian. Maknanya setiap satu-satu ayat, setiap satu-satu bentuk atau satu-satu bahagian itu i'jaz secara tersendiri. Wa dhahaba ba'dul muhaqqiqin al-muqtada bihim, dan berpandangan sebahagian daripada ulama muhaqqiqin yang diikuti dengan mereka itu, ila annal i'jaza fi majmu'il balaghati wal uslub. Mu'jizat itu berlaku pada himpunan balaghah, ketinggian bahasa, sastera dan juga uslub itu. Dia bukan secara satu-satu, tapi secara keseluruhan itu yang menjadi mukjizatnya. Wa ata ala dhalika biqaulin tamujjuhul asma'u, dan mereka bawa datang dengan pandangan yang menolaknya oleh pendengaran, wa tanfiru minhul qulub, yang tidak suka, yang lari daripadanya hati-hati. Maknanya hati tidak cenderung untuk terima pandangan tu. Jadi bahagian pandangan kedua kata, yang jadi mukjizat ialah secara berkelompok, secara keseluruhan tu, bukan satu-satu tu. Macam tadi kan, setiap satu-satu ayat, satu-satu bahagian itu, satu-satu itu dah mukjizat dah. Pandangan kedua kata bukan secara satu-satu tu, bukan. Makna boleh dibuat kalau satu-satu, tapi secara keseluruhan itu yang menjadi mukjizat yang tak mampu dibuat oleh orang. Jadi benda ni dia kata hati tak cenderung, lari, hati ni tidak berkenan kepada pandangan kedua ni. Dan pendengaran itu tamujuhu, seakan meludahkan balik, tidak terima pandangan ni, sebab mungkin dari segi tu mukjizat itu secara keseluruhan tu maknanya seakan satu-satu tu bukan mukjizat secara berasingan dah. Yang jadi pandangan yang kuatnya ialah setiap satu, setiap bahagian, setiap kalimah dan setiap ayat itu sendiri dah telah menjadi mukjizat, menjadi mukjizat serta tidak mampu ditiru dan tidak mampu dibuat bandingannya oleh orang manusia biasa. Okey. Was-sahihu ma qaddamnahu, dan pandangan yang sahihnya apa yang telah kami sebutkan. Wala ilmu bihadza kullihi daruratan wa qat'an, dan ilmu tentang ini kesemuanya berlaku secara darurah, benda yang tak perlu difikir panjang dan secara putus. Wa man tafannana fi ulumil balaghati, siapa yang mahir dalam ilmu balaghah, wa arhafa khatirahu wa lisanahu adabu hadhihi sina'ati, dan dia ni arhafa dengan maksud haddada, dia tajamkan fikirannya dan lidahnya oleh adab
dalam sinaah, dalam ilmu balaghah ini, ilmu kesenian sastra ini, lam yakhfa. Ini jawab kepada man syartiyah. Siapa yang mahir balaghah, yang khatirnya akal dan fikirannya itu lembut dan juga tajam berkaitan dengan ilmu balaghah ini, sastra ini, tidak tersembunyi makulna, apa yang kami katakan. Mereka tidak syok lagi pada benarnya apa yang kami sebut tu. Makna mereka akan akui apa yang kami sebut. Wa qad ikhtalafa a'immatu ahli sunnati, sesungguhnya telah berlaku khilaf di kalangan ulama ahli sunnah fi wajhi ajzihim anhu, pada bentuk atau wajah lemah orang Arab daripada mendatangkan seumpama Al-Quran. Fa aktsaruhum yaqul, sebahagian kebanyakan mereka berkata, innahu ma jumi'a fi quwwati jazalatihi wa sana'ati alfadhihi wa husni nazmihi wa ijazihi wa badi'i ta'lifihi wa uslubihi la yasihu an yakuna fi maqduril bashar wa annahu min babi khawariki al-mumtani'ati an ikhdaril khalqi 'alaiha. Jadi dia kata kebanyakan mereka mengatakan apa yang majumi'ah fi quwwati jazal, manusia ni, orang Arab ni tidak dihimpunkan, tidak dihimpunkan pada kekuatan quwwati jazalati, kekuatan indahnya bahasa. Maknanya mereka tak mampu nak melakukan, tak ada kekuatan, tidak diberi kekuatan untuk menghimpunkan atau membuat seindah dan juga kita kata apa, jazalati ini makna seindah dan semurni bahasa tu. Wa nasa'ati alfadhihi, nasa'ah ni sesuci lafaznya, wa husni nazmihi, dan elok susunannya, wa ijazihi, dan ringkasnya ayat itu, wa badi'i ta'lifihi, dan indahnya susunan bahasa Al-Quran, uslubnya. La yasihu an yakuna fi maqduril bashar, itu tidak mampu dan tidak sah dia itu duduk dalam kemampuan manusia. Maknanya benda ini mustahil dalam kemampuan manusia. Itulah. La yasihu an yakuna fi maqduril bashar, bukan perkara yang duduk dalam kemampuan manusia. Wa annahu min babil khawarikil mumtani'ati, dan itu termasuk daripada perkara-perkara khawarik, perkara mencari adat, perkara luar kemampuan, yang terhalang an iqdaril khalqi 'alaiha, daripada kemampuan manusia untuk buatnya. Seumpama ka'hiyail mauta, menghidupkan orang mati, wa qalbil asab, bertukarnya tongkat menjadi ular, wa tasbihil hasa, dan juga tasbihnya anak-anak batu. Jadi pandangan pertama mengatakan i'jaz, wajah i'jaz Al-Quran itu ialah dia itu mukjizat, seumpama makna perkara itu di luar kemampuan manusia. Dia termasuk daripada khawarikul adah, luar kemampuan manusia. Umpama mukjizat, bagaimana tidak mampu manusia untuk menukar, kita kata tongkat bertukar menjadi ular, nak menghidupkan orang mati, nak menjadikan anak-anak batu tu mengucapkan tasbih, tak mampu dibuat, kerana itu perkara yang luar pada kemampuan, kharikul adah. Maka Quran pun begitulah. Okey, itu yang pertama. Wa dhahaba Syekh Abu Hasan, dan berpandangan Syekh Abu Hasan, ila annahu mimma yumkinu an yadkhula mithluhu tahta maqduril bashar. Abu Hasan al-Asy'ari ini mengatakan bahawa perkara tersebut jadi dalam hasyiah tu, dalam ta'liq tu, dia kata Abu Hasan al-Asy'ari, siapa yang ada syarah cuba tengok balik. Belum ni perasan tapi rasa macam tak kena je. Ni pandangan mengatakan dengan sorfah. Pandangan sorfah, kita baca dulu. Setakat ni, sebelum ni bacaan kita berkaitan dengan mukjizat Al-Quran ini, pandangan itu datang daripada Mu'tazilah. Abu Husain Al-Mu'tazili. Jadi kalau ada nuskah ataupun ada sahabat-sahabat boleh nuskah ataupun ada syarah, ana nak buka ni takut buka syarah jadi lama, sebab kena cari pula tu.
kalau ada yang mengatakan Abu Husain Al-Mu'tazili, maka sebenarnya waktulah ni Abu Hasan di taklid bawah ni Abu Hasan Al-Asy'ari, ialah gelaran Abu Hasan. Abu Hasan itu biasa sebut menunjukkan pada Al-Asy'ari, tapi takut ada cetakan ataupun salah pada nuskah. Yang maklumnya pandangan Sarfah ini ialah pandangan Mu'tazilah. Yang kedua ni daripada Abu Husain Al-Mu'tazili. Cuba cek balik kalau Ustaz Muaz ada dalam komen dalam FB tulis maklum okay. Cuba rujuk balik lah. Cuma ni saya baca je lah. Saya baca di sini, dia berkata Syekh Abu Hasan, ila annahu mimma yumkinu an yadkhula mithluhu tahta maqduril bashar. Dia kata mukjizat Al-Quran ini perkara yang mungkin masuk di dalamnya seumpamanya dalam kemampuan manusia. Jadi Al-Quran atau i'jaznya Al-Quran ini, benda itu sebenarnya dalam kemampuan manusia. Yuqdiruhumullahu alaih. Allah Ta'ala mampu untuk memberi kekuatan manusia buat. Walakinnahu lam yakun hadha wala yakun. Tetapi tidak berlaku ini dan tidak akan berlaku. Kenapa tak berlaku? Liman'ihimullahu hadha. Kerana Allah menghalang. Wa ajjazahum anhu. Limana'ahum famana'ahu bukan liman. Famana'ahumullah. Maka Allah menghalang mereka daripada mampu buat Quran. Wa ajjazahum, dan Allah Ta'ala melemahkan mereka daripada Quran. Ini dia panggil al-qawlu bis-sarfah. Sarfah ni ialah i'jaz Quran itu. Kenapa Quran tu i'jaz? Kerana Allah menghalang atau menyekat kemampuan manusia atau keinginan manusia. Gitulah, bukan sekat kemampuan. Sekat keinginan manusia untuk buat macam Quran. Jadi yang sebenarnya i'jaz atau mukjizat tu ialah kekuasaan Tuhan tu yang menghalang manusia buat seperti Al-Quran. Kalau tanpa ada halangan Tuhan itu, manusia mampu saja buat macam Quran. Itu pandangan as-sarfah. Makna Allah palingkan kemampuan, bukan kemampuan, Allah palingkan keinginan mereka untuk buat. Dari segi mampu, mereka mampu. Ini pandangan Mu'tazilah ni. Jadi nisbah pada Abu Hasan tu perlu kepada tahqiq lagi. Perlu ada tahqiq lagi. Mungkin-mungkinlah ala sawab Abu Husain lah. Tak pasti ni. Bertengok dalam syarah ataupun nuskah-nuskah lain. Okay. Sebab apa? Sebab di sisi ahli sunnah, yang pandangan kitanya Al-Quran ini mukjizat diri Al-Quran itu. Bukan kerana Allah Ta'ala palingkan keinginan dan palingkan orang Quraisy untuk buat macam Quran. Tapi diri Quran itu sendiri mukjizat. Itu pandangan ahli sunnah wal jamaah. Wa qala bihi jama'atu min ashabihi, dan berkata sebahagian kumpulan daripada ashabnya, pengikutnya. Okey. Wa ala tariqaini, atas apa-apa pula, mana-manalah. Kalau kita nak kata pandangan mana-mana di atas dua-dua pandangan ini, fa'ajizul Arab anhu thabit. Lemahnya orang Arab tu memang thabit. Wa iqamatul hujjati alaihi bima yasihhu an yakuna fi maqduril bashar. Dan terdirinya hujah dengan apa yang sah bahawa perkara itu dalam kemampuan manusia. Wa tahaddihim, dan dilarang, dicabar mereka bi ayatu bimithlihi, supaya mereka buat datang seumpamanya. Qati' itu pasti. Wa huwa ablaghu fi ta'jiz. Itu lebih balaghah, lebih jelas, lebih bersungguh pada menyatakan lemah itu. Wa ahra bit taqri', dan lebih kuat untuk dia menempelak mereka. Wal ihtijaju bimaji'i basharin mithlihi bi syai'in laysa min qudratil bashar lazim, dan berhujah dengan datangnya manusia seumpama dapat bawa datang seumpama Quran yang bukan daripada kekuatan manusia, itu perkara lazim. Wa huwa abharu ayatin, itu sejelas-jelas tanda. Wa aqma'u dilalatin, dan sekuat-kuat, seputus-putus dalil. Wa ala kulli halin, atas apa-apa pun, fama atau fi dhalika bimaqalin, mereka tidak dapat buat datang dengan satu perkataan pun. Bal sabaru alal jala', bahkan mereka sabar, dihalau daripada kemampuan untuk melawan Quran.
wal qatli, sabaru alal jala. Mereka sabar. Sabar alal jala. Dihalau daripada negeri-negeri, wal qatli, dan dibunuh. Mereka tak mampu nak lawan Al-Quran yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad. Mereka rela, lebih rela mereka lari daripada dihalau daripada bila Fathul Mekah kan, ada mereka-mereka yang tak mau Islam lari daripada Mekah, ataupun mereka berperang dengan Nabi. Mereka tak ambil jalan nak lawan Quran. Mereka sabar dengan cara lain. Mereka beralih dengan cara lain kerana mereka memang yakin tak boleh nak buat Al-Quran itu. Wa tajarra'u kasatis saghar, mereka menghirup gelas-gelas kehinaan, wadhulli, dan kehinaan. Wa kanu min syumukhil anufi, yang mana adalah mereka itu sebelum itu di kalangan orang yang syumukhil anufi, makna orang yang tinggi hidung, orang yang besar, orang yang ada pangkat dalam masyarakat, tapi dengan Al-Quran mereka terpaksa jadi terhina dan tak mampu untuk lawan dia. Wa ibayatid dhaimi, dan mereka itu terkenal dengan kezalimannya, bihaitsu la yu'thiruna dhalika ikhtiyaran, sekira-kira mereka tidak akan pilih secara rela hati. Mereka tak akan pilih cara untuk berperang tu dengan rela hati kalau mereka mampu untuk lawan Nabi dengan cara mendatangkan hujah dan mendatangkan seumpama Al-Quran. Tapi mereka tak buat gitu. Wala yardawnahu illa tiraran, yang mana mereka tidak redha kecuali terpaksa. Wa illa, jika tidak, fal mu'aradatu law kanat min qudratihim, nak lawan Quran itu kalau dalam kemampuan mereka untuk lawan, wasyughulu biha ahwanu alim, dan buat perkara itu lebih mudah mereka lawan Quran, lawan balik hujah Nabi SAW. Tapi tidak. Wa asra'u bin nujhi, yang lebih jelas untuk dapat kejayaan, wa qata'il uzri, dan memutuskan keuzuran, wa ifhamil khasmi ladaihim, dan nak menghapuskan dan mendiamkan lawan. Wa hum manhum, dalam keadaan mereka orang Arab ni, mereka siapa mereka itu? Orang yang berada dalam ketinggian bahasa. Qudratan alal kalam, mampu untuk berbicara kalam yang tinggi. Wa qudwatan, dan fi ma'rifati bihi li jami'il anam, dan mereka menjadi ikutan pada mengetahui tentang bahasa bagi seluruh manusia. Wa ma minhum illa man jahdahu, tidak ada di kalangan mereka kecuali orang yang bersungguh-sungguh, wastanfada ma indahu, dan mengeluarkan apa yang usaha-usaha mereka, fi ikhfa'i zuhurihi, cuba untuk menyembunyikan kezahiran Al-Quran, wa itfa'i nurihi, dan memadamkan cahayanya. Fama jalau fi dhalika khabi'atan, fama jalau, dan apa yang mereka zahirkan daripada demikian itu, daripada khabi'atan min banati shifahihim, yang tersembunyi daripada banati shifahim, ini kinayah. Apa dia? Banati shifahim, bicara lisannya, bicara bibir, makna idea-idea, lontaran karangan kalam yang keluar daripada bibir mereka. Wala atau binutfatin min ma'inin miyahihim, dan mereka tidak datangkan dengan satu titik daripada air mata air mereka. Mata ini semua lurah-lurah kinayah bahasa sastra ni, makna mendatangkan kalam daripada ciptaan mereka, ma'atulil amadi, dalam tempoh masa yang begitu panjang Nabi SAW cabar mereka, wa kathratil adad, dalam keadaan mereka tu bilangannya ramai, wa tadhahurul walidi wa alal walad, dan bertolong-tolongan bapa dengan anak, bal ablasu, bahkan mereka diam. Mereka tak mampu dalam keadaan itu, bal ablasu, mereka jadi diam. Fama nabasu, dan mereka tidak mampu menuturkan satu perkara yang mereka diminta untuk buat datang Quran. Mereka tak mampu berbicara dengan seumpama Al-Quran, tak mampu buat datang dengan seumpama Al-Quran. Fama nabasu ay fama nataku bi syai'in mimma tulibu bihi, mereka tak mampu nak
mereka sesuatu pun daripada apa yang dicabar oleh mereka. Wa muni'u, dan mereka terhalang. Fanqata'u, mereka terdiam dan terputus, tak boleh buat apa. Fahadhani naw'ani min i'jazihi, dan ini dua bentuk daripada i'jaz Al-Quran. Yes. Faslun al-wajhu tsalitsu, wajah yang keempat. Minal i'jaz, daripada wajah i'jaz Al-Quran, man tawa alaihi minal ikhbari bil mughayyabat, apa yang tersembunyi ataupun apa yang terdapat dalam Al-Quran daripada berita-berita perkara ghaib. Wa ma lam yakun wa lam yaqa, dan perkara yang belum lagi berlaku dan belum berlaku lagi. Fa wujidat, tiba-tiba apa yang disebut akan berlaku itu tiba-tiba berlaku. Fa wujidat kama warada, sebagaimana diceritakan. Wa 'alal wajhi alladhi akhbara bihi, di atas jalan berita atau rupa yang diceritakan dengannya. Ka qaulihi ta'ala, la tadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminin, sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman. Wa qawlihi ta'ala, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, kita berkaitan dengan perang Rom dan Parsi. Wa qawlihi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun, kita tentang kemenangan orang Islam. Wa qawlihi wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَقَوْلِهِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. فَكَانَ جَمِيعُ هَذَا, dan adalah ini kesemuanya. Kama qala, berlaku sebagaimana dikatakan. فَغَلَبَتْ الرُّومُ فَارِسًا, maka Rom mengalahkan balik bangsa Parsi. فِي بِضْعِ سِنِينَ, dalam beberapa tahun sahaja. وَدَخَلَ النَّاسُ فِي الْإِسْلَامِ أَفْوَاجًا, dan masuklah manusia masuk Islam beramai-ramai. فما مات عليه السلام وفي بلاد العرب كلها موضع لم يدخله الإسلام, maka tidak mati dan wafat Nabi SAW, tidak wafat Nabi SAW dalam keadaan negara Arab kesemuanya tu, Jaziratul Arab, tidak ada satu tempat pun yang tidak dimasuki oleh Islam. Wastakhlafallahu al-mu'minina fil ard, Allah Ta'ala menggantikan orang mukmin di muka bumi ini. Wa makkana lahum fiha dinahum, dan Allah Ta'ala teguhkan kepada mereka agama mereka. Wa mallakahum iyyaha min aqsal masyariqi ila aqsal magharib, Allah Ta'ala memberi milikkan kepada mereka ini daripada sehujung-hujung timur sehingga sehujung-hujung barat. Mereka menguasai daripada timur negara sehingga barat negara. Kama qala alaihi salam, zuwiyat liyal ardu, Allah Ta'ala bentangkan, lipatkan kepada aku dan bentangkan bumi kepada aku. Fa'uritu masyariqaha wa magharibaha, lalu aku diperlihatkan timur bumi dan juga baratnya. Wa sayablugu mulku ummati ma zuwiya li minha, maka akan sampailah kerajaan pemerintahan umatku kepada apa yang Allah Ta'ala perlihatkan dan tunjukkan depanku. Wa qawluhu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr Al-Quran itu dan kami akan jaga. Fakana kadzalik, dan memang begitu berlaku. La yakadu yu'addu man sa'a fi taghyirihi, hampir tidak dapat dibilang orang yang cuba nak mengubah Al-Quran, wa tabdilihi, nak tukarnya, muhkamihi, di ayat-ayat muhkamnya, menukar hukum-hukum, menukar kalam-kalam Quran ini, min mulhidati, di kalangan golongan-golongan ahli batil, orang-orang sesat, wal mu'attilati, dan juga golongan mu'attilah ini, wala siyamal karamitah, lebih-lebih lagi kelompok karamitah, ini golongan batiniyah ini. Fa ajma'u kaidahum, mereka menghimpunkan tipu daya mereka, wa haulahum,
kemampuan mereka, wa quwwatahum, dan kekuatan mereka. Al-yawma, pada hari ini, nayifan ala khamsimi'ati aman. Hari ini ketika Syekh Qadhi Iyad ini hidup lagi, lebih daripada 500 tahun dah. Fama qadaru ala itfa'i syai'in min nurihi. Tidak mereka mampu nak memadamkan satu pun daripada cahaya Al-Quran. Wala taghyir kalimatin min kalamihi. Tak mampu nak tukar satu kalimah pun daripada kalimah dia. Wala tashkikil muslimin fi harfin min hurufihi. Dan tidak mampu mentashkik, memberi keraguan kepada orang Islam pada satu huruf pun daripada hurufnya. Falhamdulillah, maka pujian itu milik Allah. Memanglah, kalau kita lihat kepada bagaimana Allah Ta'ala menentukan bahawa Al-Quran ini terjaga di kalangan umat Nabi ini. Ramainya, kita kata jutaan lah kot, ataupun ratus ribu lah orang hafal Quran. Dan ada mereka ni hafal dengan betul-betul hafal. Jadi betul-betul. Bahkan yang mahirnya pula dengan ilmu qiraatnya. Dia hafal dengan begitu wajah-wajah qiraatnya yang pelbagai. Nampak? Terjaga. Budak-budak kecil pun dimudahkan untuk hafal. Pernah dibuat cubaan di Mesir itu, puak-puak orientalis cuba nak memalsukan Quran. Dia tulis dan ubahlah beberapa perkara, dan cetakan mushaf itu dihantar ke pedalaman-pedalaman Mesir, negeri yang jauh daripada ulama lah kita kata, jauh daripada pusat bandar, jauh daripada Kahirah, dihantar secara percuma. Jadi orang tidak tahu siapa ni. Jadi masyarakat itu baca. Jadi macam mana? Tiba-tiba apabila guru Quran, muridnya baca daripada mushaf tersebut depan guru Quran tu buta. Guru Quran itu orang tua lah, buta. Dia baca di kata lain. Kenapa gini ni? Mau baca apa ni? Ada tempat lain tu. Jadi tahu dia. Dia cuba hantar kepada makna pedalaman Mesir dah tu. Tapi Quran di situ, jangan main di situ. Walaupun buta, walaupun orang tu tua, dapat tahu di mana silap. Akhirnya beritahu kepada kerajaan. Sejak itulah katanya dia buat Iza'atul Quranil Karim. Di Mesir itu, dia buat Iza'atul Quran supaya apa? Supaya Quran ni sentiasa dipasang di corong-corong radio di seluruh Mesir ni, orang dapat dengar Quran. Lalu diambil naskah itu dan dihapuskan lah. Cerita segitu sangat banyak lah. Jadi maknanya tak mampulah orang nak cuba ubah. Nak ubah Quran ni dengan maksud nak memalsukan. Ini memang jaminan Tuhan akan terpelihara dan terjaga. ومنه قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر وقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقوله لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون فكان كل ذلك, dan apa yang disebut itu berlaku. وما فيه من كشف أسرار المنافقين, dan dalam Quran itu menyebut padanya itu membuka pekung rahsia-rahsia orang munafik dan Yahudi. ومقالهم, perkataan mereka, وكذبهم, pendustaan mereka, fi halifihim, dalam janji-janji mereka, wa taqri'ihim bidzalika, dan Allah Ta'ala membalas dan menempelak kembali mereka, ka qaulihi wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Mereka kata dalam diri sendiri, kata, bimbanglah kalau Allah Ta'ala ini mengazabkan kami dengan sebab apa yang kami kata. Jadi Tuhan tahu dalam hati Tuhan cerita. Mereka tak cerita. Mereka sebut dalam hati je. Tapi apa yang mereka sebut Tuhan cerita dalam Quran. Dan mereka terpaksa aku memang itu yang mereka lintaskan dan fikir dalam hati mereka. Wa qaluhu yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna
قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Ini secara jadi ini boleh tengok tafsir lah, kita tak terjemah secara harfiah satu-satu lah. Jadi di sini Allah Ta'ala ceritakan apa perkataan mereka. Mereka kata lau kana lana minal amri sya'un ma kuntina hauna. Kalau kami ada kuasa, kami tak akan dibunuh di sini. Jadi Tuhan kata, jadi orang munafik ni dibimbang nak keluar untuk berperang, berjihad. Jadi Allah, benda itu mereka sebut dalam hati mereka, tapi Tuhan zahirkan cerita. Allah Ta'ala balas balik. Dia kata, kalau kamu duduk di rumah pun, mati itu tetap datang walaupun kamu duduk di atas tempat tidur kamu. Wa qawluhu wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk yuharrifuna al kalima min ba'di mawadhi'ihi yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu wa in lam tu'tawhu fahdharu wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقوله من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين وقد قال مبديا dan Allah Ta'ala sebut secara nak menzahirkan, menjelaskan ma qaddarahullahu, apa yang Tuhan tentukan, wa taqadahul mu'minun, dan apa yang diiktikadkan, apa yang diyakini oleh orang beriman pada hari peperangan Badar. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syaukati takunu lakum. Ini Tuhan cerita apa yang ada dalam hati orang beriman pula. Tuhan cerita pula pada hari perang Badar, Allah Ta'ala wa idh ya'idukumullah, ketika mana wadhkur idh, wa idh ya'idukumullah ay wadhkur idh, sebutlah kepada mereka wahai Muhammad ketika mana Allah Ta'ala janjikan kepada kamu mendapat salah satu daripada dua kumpulan. Mana? Pada perang Badar kan, mereka cuba nak kejar rombongan Abi Sufyan yang balik daripada perniagaan daripada Syam. Hak tu yang tujuan asal mereka nak kejarnya, nak dapat balik hak mereka yang dia diambil oleh Abu Sufyan tu. Itu rombongan itu bawa banyak harta tu. Harta tu pun sebahagiannya milik mereka yang Abu Sufyan jual di Syam buat berniaga. Sebab mereka tinggalkan Mekah, berhijrah ke Madinah. Mereka nak dapat yang tu. Itu salah satu. Kumpulan satu lagi ialah kumpulan tentera-tentera yang dibawa datang oleh Abu Jahal daripada Mekah tu, nak lawan dan juga nak sekat daripada tentera Nabi ni pergi kejar kumpulan Abu Sufyan. Jadi Allah Ta'ala dah tentu dah, kamu ni akan dapat tentera mana, kamu akan berperang dengan musyriki Mekah. Tentera rombongan Abu Sufyan ni terlepas, dia lalu jalan lain, kamu tak akan dapat tu. Watawaddu, dan kamu berharap-harap, rasalah kalaulah kami boleh dapat kumpulan ataupun rombongan Abu Sufyan tu, ghaira dhati syaukah, rombongan yang tidak ada kekuatan, maknanya bukan rombongan perang, rombongan Abu Sufyan tu lagi kami suka. Dalam hati orang beriman kata, patutnya kita ni dapat kejar rombongan Abu Sufyan. Mereka berharap tu, tapi tidak. Allah Ta'ala menentukan bahawa mereka berjumpa dengan tentera yang dibawa datang oleh Abu Jahal. Jadi benda dalam hati mereka tu Tuhan sebut dan zahirkannya. Mubdiyan ma qaddarahullahu wa a'taqadahul mu'minun. Wa minhu qawluhu ta'ala inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami cukupkan pelihara kamu daripada orang-orang yang menghina dan mengeci. Walamma nazalat, apabila turun ayat ini, basyaran nabiyyu, telah memberi khabar gembira oleh Nabi, bidzalika, dengan demikian itu, ashabahu, kepada sahabat baginda, bi anna Allah kafahu iyyahum, bahawa Allah Ta'ala akan cukupkan daripada mereka ini. Wa kana al-mustahzi'un nafaran bi Makkah.
Nabi cerita, tak apa. Allah Ta'ala janji je, Allah Ta'ala akan tahan beberapa orang yang jahat-jahat ni, kepala-kepala halian di Mekah ni. Wa kana al-mustahzi'una nafaran bi Makkah. Dan mereka itu beberapa kumpulan, beberapa orang yang masih berada di Mekah, yunafiruna an-nasa anhum. Yunafiruna an-nasa anhu. Yang mana mereka ni menyekat, meliarkan, menghalang manusia daripada Nabi, wa yu'dhunahu, dan mereka menyakiti Nabi. Fahalaku, akhirnya kesemua mereka itu mati. Abu Jahal mati, Al-Walid bin Mughirah mati, Utbah bin Rabi'ah mati. Jadi golongan kepala-kepala jahat ni mati. Inna kafainaka mustahzi'in. Wa qawluhu wallahu ya'simuka minan nas. Sesungguhnya Allah memelihara kamu daripada manusia, daripada tipu daya. Fakana kadzalik. Dan begitulah berlaku ala kathrati man rama dhurrahu, dalam banyaknya ramainya orang yang cuba menghendaki memudaratkan Nabi. Wa qasada qatlahu, dan cuba ingin untuk membunuh Nabi. Banyak, tapi Allah Ta'ala memang jaga Nabi. Wal akhbaru bidzalika ma'rufatun sahihatun, dan hadis-hadis cerita tentang demikian itu ma'ruf dan juga sahih. Jadi saya rasa kita berhenti situlah kot untuk hari ini. Ke boleh satu lagi aja. Berhenti situlah. Kita berhenti situ untuk hari ini. Faslun al-wajhur rabi'u. Okay. Ada soalan? Ustaz Muaz? Tak ada. Okay, sekadar itu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.